Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddi lisan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang dirahmati Allah, muslimah tak ada ya. Saya ingat suara muslimah tadi. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekian lama kita telah berhenti tidak buat kuliah ya. Boleh jadi ada ustaz lain kot, ya tak? Tak ada lagi. Okey. Saya tak silap saya hari Jumaat saya kat sini yang akhir minggu yang keberapa hari itu. Hari Jumaat untuk apa ni? Tazkirah Jumaat. Ya. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah SWT. Nampak kita nampaknya mudah-mudahanlah diminta kita terus kekal dapat berkekalan balik seperti sedia kali lah insya-Allah. Mudah-mudahan ya dijauhkan daripada malapetaka pada Allah dari Allah Taala. Tapi walau bagaimanapun kita usahlah berduka cita. Ini semua adalah hak Allah. Allah yang memberi, maka dengan ikhlas kita maka kita akan mendapat ganjaran sama insya-Allah. Usaha kita untuk mencari ubat-ubatan pun dapat pahala juga. Ya tak? Jadi oleh itu, marilah sama-sama kita menghindari daripada kata SOP. Saya hari ini satu SOP saya tak dapat, terlupa. Tak bawa sejadah sendiri. Selalu saya bawa, ke mana-mana saya bawa. Semalam, hari Selasa hari itu saya ke Melaka. Selasa hari ke Melaka pun saya bawa juga. Tapi ini tadi dah sampai Ampang. Sampai Ampang, tengok sejadah terlupa. Pasal saya pakai kereta anak saya hari itu. Saya bawa kemudian ini saya pakai kereta buruk saya sendiri. Kalau saya naik motor, sentiasa ada kat motor tu. Saya ada dulu sejadah. Saya minta maaf lah pada pentadbiran kat sini. Pasal apa? Kaedah terkena juga pentadbiran kat sini. Bukan saya saja. Pasal membenarkan saya masuk. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan maaf. InsyaAllah akan datang tidak menjadi lupa. Yang lepas saya di Kerinci. Terlupa nak bawa apa. Handset. Pasal saya kena rakam tu kan. Terlupa pula. Tapi Alhamdulillah dimaafkan. Tapi dia kata kalau ustaz memang tak ada. Tapi dicek tu okey. Dicek dengan suhu tu okey lah. Dan saya dah 2 kali minum vaksin dah. Yang terakhir 22 bulan 6. Benar-benar lama. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan terus sihat. Sebelum kita meneruskan hari ini saya minta izin pada Cik Syafiq tadi. Selalu kita gunakan kitab ni kan. Jadi oleh kerana yang dalam kandungan ni cukup memberi faedah kat kita. Wa imam ataupun makmum. Ya, selepas solat ni. Fadilat yang kat sini ni. Bacaan-bacaan yang sini mengandungi fadilat yang tinggi. Ini nanti kita sebut insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Dan sebelum meneruskan kuliah kita, ini juga adalah saya kutip dari buku yang mula-mula saya bawa ke sini yang tebal dulu. Pengarangnya sama dengan indahnya solat berjamaah ni, ya, pengarangnya. Tapi dalam sini tak ada yang ini pula. Tapi walau bagaimanapun mari saya berusaha semua tempat yang saya gunakan kitab ni saya buat fotoset yang pedalaman ni saya bagi semua. Ya. Saya buat berapa 500 apa tak silap saya. Mana tempat saya okey. Sebelum meneruskan kuliah kita
membaca Quran, ganjaran yang dihadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya, terutama sekali yang pada musim Covid ni. Yang musim Covid ni dalam 2 tahun ni ada tak jamaah kita yang tak ada? Yang jamaah kita ada berapa orang? 2. Oh, tempat saya 8. 8 orang tak ada. Ya, 8 orang. Oh, yang kemudian tambah lagi 3, bermakna 11 orang. Ya, okey. Alhamdulillah. Maka kita syukur alhamdulillah. Yang selamat, mudah-mudahan terus bagi selamat, dan marilah kita jaga, sama-sama jaga. Yang sebagaimana itu, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Allah yarhamah kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang tengah meninggal dunia, kepada guru-guru kita, begitu juga yang masih hidup dan meninggal dunia, dan begitu sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita terlebih dulu. Insya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Adab-adab imam selepas solat. Bukan imam saja, ini nanti dibicarakan makmum juga sama, ya. Tapi yang utama ni ada yang di permulaan adalah untuk imam dan makmum, ya. Contohnya, ini ada setengah ustaz-ustaz kata tak ada kita lepas salam, ada setengah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sapu muka tu kan. Itu banyak pertikaian. Ada ustaz kata tak ada. Nah, kata Rasulullah ketika sapu muka, dia katanya solat di padang pasir katanya. Oleh nak sapu pasir dekat mukanya. Ini tak ada. Ini sebenarnya ada kat sini. Apabila ada dalam hadisnya yang sahih, maka adalah. Tapi dengan bacaan. Ya, bukan sekadar menyapu sahaja. Mari kita hayati apa yang dikatakan kat sini. Adab-adab imam selepas solat. Bermakna imam selepas solat setelah bagi salam aja terus kekal menghadap ke arah kiblat. Imam tadi kekal menghadap ke arah kiblat, begitu juga makmum tidak bergerak sama sekali. Masih lagi kat tempat yang sama, ya, ke arah kiblat sesudah mengucapkan salam sambil membaca zikir yang warid. Yang warid ni iaitu bersumberkan zikir-zikir yang ada ni, ataupun yang kita lakukan selalulah pun boleh. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebahagiannya seperti di bawah ini. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Itu bacaan dia. Doa ini dibaca secara perlahan sambil menyapu dahi dengan tangan kanan. Ya, dalil bagi ini ialah hadis berikut. Nah, apabila ada hadis bermakna ada, nyatalah, ya. Anas, ni Anas. Anas ini selalu yang bawa oleh Anas, dia sahih sebab Anas ini hidup dia Rasulullah masih ada lagi bersama Rasulullah. Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masahal jabhatahu biyadihil yumna, dengan tangan kanan. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Ya.
Rawahu Ibnu Sani dalam kitab Al-Azkar dan terjemahan Al-Azkar Jawi halaman 155, yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehabis solatnya baginda menyapu dahinya, tak bergerak lagi, ya, tak bergerak lagi, mesti mengasalam, dah mensalam tapi dia tak bergerak lagi. Lepas tu baginda mesti kekal menghadap ke kiblat, begitu doa makmum, begitu juga imam. Baginda menyapu dahinya dengan tangan kanannya sambil melafazkan doa, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma azhib anniyal hamma wal hazan. Ya, ingat ya, azhib tu kadang-kadang orang baca tersilap kalau tak ada barisnya. Dia orang baca izhab. Azhib lain maknanya, izhab lain maknanya. Ya, okey. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah. Azhib itu maksudnya hapuskanlah, ya. Hapuskanlah daripadaku perasaan susah dan duka cita. Nah, pasal tu kita kebanyakan ada susah hati, duka cita, macam-macam. Sebenarnya kita boleh atasi, boleh hilangkan ketika dalam solat. Pasal tu solat itu adalah melindungi segala-galanya. Kebahagiaan rumah tangga pun atas solat juga. InsyaAllah. Kalau kita dalam rumah tangga solatnya sempurna, insya-Allah lah, ya, akan bahagialah, kebahagiaan insya-Allah. Bukan maknanya membawa bahagia itu daripada harta benda, tidak semestinya. Ini saya buktikan diri saya sendiri. Ya, saya seorang yang susah dulu, duduk rumah anak yatim, nak kahwin takut. Ya, pasal apa? Tak ada harta. Harapkan gaji aja. Ada gaji tu takut apa tu? Kalau kena buang, apa nak bagi makan? Ya dah. Tapi Alhamdulillah, orang yang merundingkan bermakna cikgu saya dulu. Yang jadi bira saya, jodohkan dengan adik ipar dia. Tapi itulah janji saya. Saya tak mempunyai apa harta benda semua dulu. Mak bapak tak ada dan sebagainya. Tapi dia kata tak mengapa. Dan bakal isteri saya pun sebelum dia menerima saya tanya face to face. Ya, saya kata dia kata tak apa. Mama yang ada. Kalau kita mampunya kita beli garam lah saja. Sama-sama kita. Tapi syukur alhamdulillah kebahagiaan tu tadi, so boleh beli rumah, ya, hidup dengan dia 36 tahun, 35, 36 gitulah. Sampai boleh beli rumah, alhamdulillah. Boleh beli kenderaan, boleh beli kebun, syukur alhamdulillah. Kena bersama-sama faham memahami kasih sayang kita dengan isteri kita. Isteri kasih sayang dengan suami. Bukan kasih sayang tu kita kata I love you, I miss you selalu. Aku cinta kau je. Tak semestinya. Itu semua disebut di dalam hati. Ya, tapi bukan didengar oleh telinga, didengar oleh roh. Bab pepatah Jawa mengatakan, love is a word spoken by the heart. Love is a word spoken by the heart, not by the mouth. Heard by the soul, not by the ears. Ya dah, baru itu cinta sejati. Itulah saya dengan isteri saya dulu. Apa yang dia tak suka, saya tak buat. Cukup. Apa yang saya tak suka, dia tak buat. Cukup. Memadai. Ya dah, itu cintalah namanya. Ya dah, okey. Dan sentiasa senyum selalu, insya-Allah. Insya-Allah kekal hidup kita. Ya, sampai nak cari ganti pun rasanya mata tak sampai hati. Okey. Itulah salah satu daripadanya. InsyaAllah. Solat berpunca daripada solat. Segala-galanya punca dari solat. Yaumil Mahsyar besok pun solat dulu yang ditanya. Solat dulu yang ditanya. Tapi tuan-tuan selalu ada WhatsApp mengatakan,
orang dah mati, dia nak hidup semula. Sebab apa? Dia kata dia nak bersedekah. Sebab apa dia tahu itu sedekah lebih? Sumpah. Kalau sekiranya solatnya tidak selesai, ditanya pasal hisap mula-mula solat. Kalau tak selesai, tak sampai sedekah. Tengok solat tak ada, tutup buku gitu aja. Contohlah, saya katakan takdir saya boleh buat masjid. Tapi saya meninggalkan solat atau mengabaikan solat, maka ditutup. Kemudian tu. Tapi kalau kita sempurna solatnya, buang tai cicak atas sejadah, buang duri di paku di jalan, Allah akan hisap kita, akan kira kita. Itu kelebihan kita dalam solat, insya-Allah. Okey. Ni yang bermaksud bersaksi bahawa sudah ya. Sebenarnya doa ini bukan hanya sunat dibaca oleh imam saja. Bukan sunat dibaca oleh imam saja, malah ia juga sunat dibaca oleh semua mereka yang solat dalam apa jua bentuk penunaiannya. Sama ada imam, makmum maupun munfarid. Munfarid ini maksudnya solat bersendirian. Solat bersendirian, kita baca ini. Ya, bukan sekadar kita menyapu solat, dah amalan kita menyapu muka selalu, tapi tak ada baca doa. Ya tak, itu yang selalu jadi pertikaian. Okey. Itulah dia. Jadi cara-cara dia macam ni. Okey. Selepas saja imam tak bergerak mana-mana, makmum tak bergerak mana-mana. Tapi kadang-kadang kita tengok imam belum gerak, makmum dah bergerak, dah tukar kedudukan. Kadang-kadang, ya tak? Tu. Jadi ini, lepas saja kita salam, apa yang kita perlu? Kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, maka itu tadi kita baca apa tadi? Allahumma zib anni al-hamma wal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma zib anni al-hamma wal hazan. Itu kita baca, ya, sapu dengan tangan kanan, lepas tu baru astaghfirullahalazim. Sama ada astagfirullah 3 kali, atau setengahnya kadang-kadang saya baca terus astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa rahman allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya, 3 kali. Dalil bagi ini ialah hadis berikut. An Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ansarafa min salatihi astaghfirullah salasan, bermakna membaca astaghfirullah 3 kali. Wa qala Allahumma assalam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Maksudnya ini tadi, sama ada tuan-tuan baca astagfirullah saja 3 kali, lepas tu sampai astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, ataupun terus baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali, ya. Lepas tu baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Kila li auza'i wa huwa ahadu ruwati hadzal hadis kaifa istighfar. Bagaimana keadaan istighfar? Qala taqulu astaghfirullah pun cukup. Tak nak astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Contoh maghrib ni nak cepat ke, baca astagfirullah. Ya, astagfirullah 3 kali. La Allahumma antas salam wa minkas salam pun boleh terus. Okey. Rawahu Muslim. Ya, dalam kitab masajid, ya. Dan ataupun al-azkar. Okay. Yang bermaksud daripada Sauban berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada solat
Dia beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Dikatakan kepada Auza'i yang merupakan salah seorang daripada perawi-perawi hadis ini. Bagaimana cara istighfar itu? Beliau berkata, engkau katakanlah astagfirullah, astagfirullah pun cukup. Ya, macam kita nak berwirid daripada duduk kosong-kosong, ya, daripada kita borak tak tentu arah. Baca tasbih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah pun boleh juga, ya. Ataupun selawat atas Nabi, jangan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh, ya tak? Pasal apa? Ada hadis mengatakan siapa yang baca selawat dalam satu hari, satu malam 1000 kali, besok kita akan bertemu bau kita dengan bau Rasulullah. Tu istimewanya. Ya tak? Amalkan satu hari 1000 kali. Ya. Lepas tu, lepas baca astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu solat subuh dan maghrib 10 kali. Solat subuh dan maghrib ini bacaan 10 kali. Zuhur dan isyak 3 kali. Ya, asar boleh baca 3, boleh baca 10. Tapi zuhur yang ini tak ada nasnya yang mengatakan 10 kali, hanya 3 kali saja. Asar boleh baca 3 dan boleh baca 10. Tengok fadilat-fadilat dia. Apa yang kita baca ni ada fadilat. Dalil mengenai pensyariatan wirid, dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thani rijlaihi qabla ayyatakallama, sebelum berkata apa-apa. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyara marratin kutiba lahu asyaru hasanatin. Maka akan ditulis kebaikan 10 kali kebaikan. Nah, kita akan ditulis 10 kali kebaikan. Wa muhya dan dihapuskan 10 kejahatan. Ya. Wa rufi'a lahu asyaru darajat dan diangkat 10 darjat kita. Darjat maklum, ya, kedudukan kita, pangkat kita dan sebagainya dalam segala kebaikan tadi. 10 kali diangkat. Tengok, ya, kelebihan dia itu. Okey. Mana tadi? Diangkat untuknya 10 darjat. Pada itu dia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan. Okey. Tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah, sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Kecuali dosa syirik. Dosa-dosa kecil, insya-Allah Allah akan hapuskan kita. InsyaAllah. Ya? Okey. An Abdurrahman ibn Ghanam wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yusni rijlaihi min salatil maghribi was subuh. Hanya solat maghrib dan subuh saja, ya. Yang tu baca 10 kali tadi hanya maghrib dan subuh je.
Yang lain tak ada nas dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa biyadihi khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyarat marrah. Kutiba lahu bi kulli wahidin asyaru hasanatin. Maka akan ditulis 10 kebaikan anhu asyara sayiat wa rufi'a, bermakna akan dihapuskan 10 keburukan, kejahatan, wa rufi'a lahu asyaru darajatin wa kanat hirzan min kulli makruhin wa hirzan minasyaitanir rajim walam yahilla li janbin yudrikuhu illa syirk fakana min afdalin nasi amala ila rajulan yufaddiluhu yaqulu afdala mimma qala rawahu Ahmad, yang bermaksud daripada Abdurrahman bin Ghanam daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, barang siapa membaca sebelum ia beredar, sebelum dia bergerak, masih dalam keadaan tahiyat akhir tadi, ya, iaitu sambil duduk dengan duduk tahiyat akhir daripada solat maghrib dan subuh. Ini yang kira maghrib dan subuh je, ya. Okey. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali akan dicatatkan baginya 10 kebaikan dan hapuskan dirinya 10 kejahatan dan diangkat baginya 10 darjat, dan dia pada hari itu berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga daripada tipu daya syaitan, dan tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia kerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah. Dan dia adalah daripada kalangan orang yang paling afdal amalannya, malaikat seseorang yang melebihinya yang mengucapkan ucapan yang lebih afdal dari apa yang diucapkannya. Okey. Zikir ini juga sunat dibaca selepas yang lain. Penyusun kitab Sabilul Muhtadin dan juga penyusun kitab I'anatul Talibin mengatakan sunat juga zikir itu diulang sebanyak 10 kali, iaitu selepas solat fardu asar. Sunat dibaca sebelum waktu asar. Tapi tadi tiada tekanan waktu asar. Boleh baca 3 kali, boleh baca 10 kali. Zuhur dan Isyak hanya 3 kali saja. Yang ditekankan fadilat-fadilat, beberapa 3 fadilat tadi, waktu selepas solat maghrib dan solat apa tadi? Solat subuh. Okey. Itu saja. Okey. Selepas fardu asar. Adapun bagi solat zuhur dan isyak tiada nas khususnya. Bermakna zuhur dan isyak tak ada nasnya. Baca 3 kali aja ambil sunat dia. Oleh itu ia termasuk di dalam maksud umum hadis di bawah tadi. Okay. Anwar Radi katibil Mughirati anna Muawiyata kataba ila Mughirati aniktub ilayya bihadis sami'tahu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fakataba ilaihil Mughirah tuhu yaqulu indan sarifa dan sirafihi minas salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir salasatan marrat. Itu bermakna zuhur dan isyak tadi hanya 3 kali saja. Asar pun boleh nak baca 3 kali saja dan boleh baca 2 kali. Rawahu An-Nasa'i al-Alqab bab fi du'a wa zikru ba'da salat. Okay. Yang bermaksud daripada wajib juru tulis Al-Mughirah, sesungguhnya Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah mengatakan, hendaklah engkau menulis kepada aku sesuatu hadis yang engkau dengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Mughirah menulis kepadanya mengatakan, sesungguhnya aku mendengar baginda membaca setelah selesai dari solat la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu ila akhir tadi, ya. Lepas tu barulah baca Allahumma jirni. Kalau kita solat sendirian, contohnya baca Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni. Tapi kalau kita berjamaah ramai-ramai, Allahumma jirna minan nar. Ya, 7 kali selepas fardu subuh dan maghrib. Hanya subuh dan maghrib saja. 10 dengan 7 tadi. Yang lain-lain bacalah 3 kali saja, ya. Dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Muslim ibni Haris At-Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza nasarafta min salatil maghribi faqul Allahumma jirni minan nar, ataupun Allahumma jirna minan nar kalau kita beramai-ramai, ataupun jadi imam Allahumma jirna minan nar. Kalau seorang-seorang contohnya Allahumma jirni minan nar sab'a marrah, 7 kali, ya. Ini kalau dia benar ajirni, ya. Ajirna yang membawa maksud berilah aku atau kami ganjaran sebagai perbandingan. Sila lihat ayat berikut. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaulun la ya'lamun, ya. Surah At-Taubah, ini dalam surah At-Taubah. Okey, ini tengok kelebihan dia. Fa innaka idza qulta dzalika thumma mitta fi lailatika kutiba laka jawazun minha wa idza sallaita as-subha faqul kadzalik fa innahu in apa immitun fi mitah, ya. Kau je kabur patutlah. Mitah je betul. Mitah fi min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Rawahu Abu Dawud
Kita adab dengan Imam Ahmad yang bermaksud daripada Muslim bin Haris Tamimi daripada Rasulullah SAW bahawa baginda berbisik-bisik kepadanya lalu mengatakan, jika engkau selesai solat maghrib maka bacalah doa ini, Allahumma jirni minan nar. Kalau seorang-seorang, kalau beramai, Allahumma jirni minan nar, ya Allah lindungilah aku daripada azab neraka. 7 kali. Apabila engkau telah mengucapkannya, lalu engkau mati pada malam itu, contohnya maghrib ke subuh, subuh ke maghrib nanti kita mati, contohnya ya, engkau akan diberi perlindungan daripada api neraka. Dan jika engkau telah selesai solat subuh, maka hendaklah engkau ucapkan seperti kalimat-kalimat itu juga, kerana kalau engkau mati pada hari itu, engkau akan diberi perlindungan daripadanya apa? Api neraka. Sebab apa? Pintu neraka ada 7. Jadi, maka kita ada nama kat pintu tu. Kalau kita masuk neraka, akan ada nama setiap pintu, nama kita. Tetapi apabila kita, pasal itu ada setengah kitab, apa tak silap saya, dalam 10 kekasih Allah ke apa tak silap saya, ataupun tak ingatlah, kan itulah yang memadam nama kita di pintu neraka. Kalimat Allahumma jirni minan nar tadi, Allahumma jirna minan nar, itu tadilah yang memadamkan nama kita di pintu neraka. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh kerana kita dalam keadaan SOP, kita pun terpaksa ikut SOP lah. Maksudnya ceramah tak boleh hanya sekarang kuliah maghrib setakat sebelum masuk waktu isyak maka selesai kita, ya tak? Betul? Sabik? Kan, itu dia. Tapi insya-Allah, walau macam mana pun, saya bukalah pertanyaan kalau ada pertanyaan. Pasal kuliah saya ini, kalau saya pertanyaan tak sempurna. Kecuali kuliah Jumaat je, kita tak ada pertanyaan. Itu. Dan kalau kuliah Jumaat ada pertanyaan, tak tahu pukul berapa nanti solat Jumaatnya. Ya, okey. Saya sampai sini dulu. Ini hari 25. Sebelah. Okey. Kalau boleh, ini simpan. Ya. Pasal nanti ada sambungannya tau. Sambungannya sebab pasal apa kat sini nanti dia membicarakan. Kita jadi imam tadi, apabila selagi kita tak baca Allahumma jinna minan nar tadi, sebelum baca Allah, kita tak boleh bergerak lagi. Nah, mesti kedudukan. Lepas tu, lepas baca Allahumma jinna minan nar, barulah kita baru boleh berpusing. Imam, ini imam. Imam boleh berpusing ke kanan, bau kiri menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke mihrab lah. Begini. Gitu. Itu. Jadi, itu. Ataupun menghadap kepada makmum tadi. Okey. Ada fadilat ni. Sebab apa? Ada terusan di nanti. Kat sini ada disebut. Ya. Boleh. Itu tak masalah. Cuma ini ada tambahan ada biar di khair innaka qadir ya. Ya, bermakna apa maksud itu tadi? Lebih kurang samalah. Seperti mana kita istighfar tadi, astagfirullah, astagfirullah, dan boleh baca kita astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya tak? Itu pun tak lari daripada maksudnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya? Okey. Boleh tuan?
Ya, ada apa pertanyaan? Okey? Muslimah banyak tanya tapi Muslimah tak ada. Okey, insya-Allah. Tapi di mana-mana tempat Muslimah banyak tanya. Ada di Dewan apa? Di 12 ramai Muslimah. Dia tanya. Kadang tak habis kat situ nanti tutup. Okey, nanti WhatsApp lah kata. Itu saja. Okey. Ini yang muka surat 445 ya. 456. Ada sambungan ni. Ada fadilat dia. Jadi, oleh kerana pengarang ini buku kitab yang mula-mula saya bawa ke sini dulu. Cik Syafiq, ya? Itu. Pengarang yang sama. Tapi itu tajuk dalam, ini indahnya selalunya macam itu. Panduan Imam dan Makmum. Itu yang dulu. Okay? Tapi dalam sini tak ada, itu saya tulis ini. Pasal kebanyakan, bukan imam saja, jamaah pun. Kadang-kadang imam tak bergerak lagi. Jamaah dah angkat buntut dah. Ya dah, tak habis istighfar, tak habis lagi. Maka kita rugi. Macam solat subuh, solat maghrib dan sebagainya. Rugi kita. Pasal kita tak dapat fadilat-fadilat tadi. 10 kejahatan kita dihapuskan. 1. 10 kebaikan ditulis semula. 10 darjat diangkat kita semua. Okey? Jadi oleh itu mari kita sama-sama. Ya? Ada satu lagi. Boleh. Jadi kalau masa kita baca selepas sembahyang. Ya. Kita kena duduk dalam tahiyat akhir yang bukan. Ya. Ya. Selepas Allahumma jinna minan nar baru kita boleh berubah bersila. Selepas itu. Ya, saya faham. Pasal kat sini dia mengatakan selagi tidak bertukar kedudukan kita, ya, yang fadilat yang kita dapat 10 ini maka tak berubah kedudukan kita. Itu kalau Allah majirna minan nar, contohnya Allah majirni minan nar tadi selesai 7 kali baru kita berubah. Wa imam belum berubah, kita pun boleh berubah dah. Kalau sekiranya kita berubah, maka fadilat itu kita tidak dapat. Dan satu tidak berubah dan satu tidak berkata apa-apa pun kita. Tak bercerita, tak bersembang selain daripada solat ni tadi. Okey? Dia subuh dengan maghrib. Yang keistimewaan dia pergi yang hadis-hadis ini tersebut. Okey? Okey. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Tak ada. Okey? Setakat ini dulu, insya-Allah. Kalau sekiranya ya, kalau ada pertanyaan jika anda tak sempat ditanya dalam kuliah, kita boleh WhatsApp, ya. Biar kita WhatsApp berkuliah. WhatsApp kita jadikan kuliah, ya. Okey. Ramai orang buat macam itu. Pasal tu saya punya dia penuh. Mana agak-agak saya matikanlah, saya padam. Dah selesai, saya padam. Okey. Setakat ini dulu. Boleh ya? Cik Syafiq? Setelah ini dulu dapat saya sampaikan, saya memohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذا المجلس اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرق من بعده تفرق معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم